ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang Ustaz minta adik mendengar dan pilih satu ayat sampai 1 sampai 16 tadi. Minta adik membacakan ayat ya. Ayat nombor 4. Kalla saya'lamun. Ayat 5. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan.
ربي فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام، وزد الأوطان أمنا وادمها في وئام. يكفينا ما غاب عنا من عذاب وسقام، واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام. بالخير إلينا بخطى خير الأنام، واجعل الأرواح منا بخشوع والتزام يا مولاي. هب لنا حسن الختام يا إلهي، وأجرنا عندنا يوم الزحام يا مولاي. أعطنا خير مقام في جنان الخلد سكنا بين أخيار كرام يا مولاي. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan yang bersama, insya-Allah. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menunggu, setia menunggu bersama. InsyaAllah didoakan semoga semua sihat walafiat. InsyaAllah. Apa khabar? Mohon untuk respon sikit, bagaimana suara saya okey ke sebelum kita nak bermula. Okey, Alhamdulillah. Okey, semoga semua sihat walafiat insya-Allah. Tahniah kerana memilih untuk bersama program kita pagi ini. InsyaAllah kita akan terus mula sama-sama. Okey, apa khabar semua, sihat? Boleh komen sikit suara jelas ataupun tak? Waalaikumsalam. Kak Zinirah, Kak Azizah, Kak Mastura. Waalaikumsalam. Okey, ada jawab salam. Maknanya suara okey. Okey, jom. Tuan-tuan nak share tak dapat sebab kita buat dalam grup ni. Jadi boleh klik button love banyak-banyak. Siapa tekan button marah tu, janganlah marah saya, minta maaf banyak-banyak. Okey, kita mulakan dengan suara jelas Alhamdulillah. Okey, jadi bila suara jelas, kita mulakan sama-sama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, suara jelas. Okey, tekan button love banyak-banyak. Okey, syukur. Apa khabar semua? Sihat sihat, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, ada kata suara tak jelas. Okey, suara tak jelas. Okey, suara tak jelas Sebentar, saya cuba adjust sikit. Ada yang kata suara tak jelas, cuba keluar balik, lepas tu masuk balik. Kalau tak jelas juga bagi tahu. Alhamdulillah. Suara tak jelas sekejap. Sebentar, sekejap je. Sihat walafiat insya-Allah. Okey. Okey, sekarang suara jelas tak? Saya dah tukar sikit, bagi edit sikit suara. Jelas ke sekarang? Okey, jelas Okey. Suara kurang kuat. Kalau suara kurang kuat, saya kena pakai earphone. Apa? Okey, tak apa, bagi tahu je suara kurang kuat Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau suara tak jelas lagi bagi tahu, saya akan tukar pakai earphone tak kuat slow. Okey, saya akan tukar pakai earphone kalau tak jelas lagi. Okey, alhamdulillah, syukur hari ini kita bersama-sama dalam satu program, dan pada saya kira program ini adalah program yang sangat istimewa. Mungkin lain orang lain cara pandang, dan lain orang lain berbeza. Tapi pada saya program ini sangat istimewa, dan nak tahu istimewa itu ataupun nak tahu bagaimana bagaimana kita nampak sejauh mana cara pandang kita pada ayat kursi, tengok kepada cara kita mengamal surah Al-Kursi. Kalau kita selalu amal ayat kursi, maka kita akan anggap penting untuk ayat kursi dan penting untuk ayat kursi ni, insya-Allah. Okey, suara tak kuat tak apa.
Manakah ramai kata suara tak kuat, saya tukar pada earphone. Okey. Okey, insya-Allah saya dah tukar pada earphone. Harap-harap ni jelas lah. Okey. Insya-Allah mudah-mudahan. Okey, dan terima kasih. Waalaikumsalam pada yang bagi salam, pada yang baru join. Mudah-mudahan bab kata Kak Manisa, tukarkan handphone melintang, suara akan jelas. Okey, suara akan jelas. Okey, waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, jadi sekarang kita nak bercerita tentang, sebab kita punya program hari ni sekejap je, tak lama, sejam sahaja. Okey, program kita sejam sahaja. Okey, kalau suara saya dah jelas, tekan button love banyak-banyak. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, memang program ni pendek. Okey, program ni pendek dan memang kita nak fokus dua perkara yang kita biasa lazim atau kita biasa dengar. Tapi apa kata hari ini kita cuba mendalami lagi falsafah tentang ayat Al-Kursi dan tentang doa kunut yang selalu kita baca setiap pagi. Dan sedangkan dalam hadis Nabi, subhanallah, nak ceritakan tentang kelebihan surah ayat kursi ni sangat-sangat hebat. Kejap lagi kita akan masuk. Cuma ni saya akan pilih beberapa hadis yang sesuai, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Sekarang saya nak mulakan dengan kita nak cerita tentang ayat kursi. Okey, ayat kursi iaitu berkenaan dengan kenapa kita kena amal ayat kursi, waktu bila yang sesuai untuk kita amal kursi. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu untuk tuan-tuan, puan-puan yang dah isi Google Form, kita akan berikan e-sijil. Kita akan berikan e-sijil pada yang telah isi Google Form. Dan berkenaan tentang sumbangan yuran ataupun infak, okey, itu sebenarnya pada yang ingin boleh beli, tapi pada yang rasa macam ada masalah kewangan, tak perlu tak bagi pun tak apa, jangan risau. Okey, itu jangan risau, insya-Allah. Okey, jadi sekarang kita nak masuk kepada ayat kursi dulu, boleh, insya-Allah. Okey, suara okey, dah jelas? Suara siapa yang tak jelas suara suruh bagi komen, saya cuba adjust sikit. Okey, boleh kita mula sekarang? Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama. Ada bersama kita hari ni Tan Sri, okey, Datuk Datin Sri, insya-Allah. Mudah-mudahan tak apa, untuk yang tertekan ikon tadi tu, dia tertekan tu, dia tertekan dia tertekan. Okey, kalau pakai yang tertekan ikon tadi, dia tertekan. Okey. Okey, baik. Okey, baik, saya dah pakai iPhone. Okey. Okey. Insya-Allah apa matlamat kita punya program hari ni? Okey. Okey, matlamat kita punya program hari ni adalah, pertama, kita nak pastikan ayat kursi yang selama ni kita amal. Okey, ayat kursi yang selama ni kita baca dalam selepas solat, kita baca dalam tahlil ataupun yasin, okey, kita baca waktu bila-bila. Kali ni kita nak baca lebih, okey, kita nak baca dengan lebih penghayatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tadabbur ataupun kita nak memahami daripada mana datangnya, okey, daripada mana syariat datangnya ayat kunut ni, okey, doa kunut kan. Doa kunut ni yang kita baca ni, pernah tak kita terfikir daripada bila, sejak bila yang perlu disyariatkan untuk baca doa kunut dalam solat subuh dan solat sunat witir kan. Jadi benda ni yang kita nak bongkar sama-sama, tidaklah secara mendalam, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu daripada kita langsung tak tahu, insya-Allah. Jom sama-sama kita fokus, insya-Allah. Sama-sama kita fokus, okey. Boleh? Okey. Okey, ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kullu salatin
maktubatin lam yamna', okey, min dukhulil jannah illa al-maut. Okey, illa al-maut maksudnya apa? Maksudnya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai solat, okey, maka tidak ada perkara yang akan menghalangnya untuk masuk ke syurga. Sesiapa yang amal ayat kursi, okey, selepas solat, okey, maka tidak ada perkara yang dapat menghalangnya masuk ke dalam syurga selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Ini mic yang ketiga saya pakai. Harap-harap ini yang okey. Okey, harap-harap yang ini okey. Okey. Ini mic ketiga saya pakai insya-Allah. Sebab apa? Kita selama ni kita tahu tentang ayat kursi. Kita tahu tentang kelebihan ayat kursi, okey? Dan penghulu kepada ayat Quran adalah ayat kursi, kan? Ayat kursi. Sebab itulah ulama-ulama kita mengajar kepada kita, dah susun dah siap-siap lepas solat. Selepas solat kita amalkan surat, kita amalkan wirid, kita amalkan Fatihah, kita amalkan zikir dan diselitkan ayat kursi. Sebab kelebihan ayat kursi ni sangat hebat. Yang mana kelebihan ayat kursi ni, kejap lagi kita akan masuk tentang cara sebutan, okey, tentang kelebihan ayat kursi insya-Allah. Okey, boleh? Yang kita tengok balik. Boleh nampak hadis ni kat dalam ni? Boleh nampak hadis? Okey. Ada yang kata clear, ada yang tak kata clear. Itu yang buat saya tak keruan tu. Insya-Allah. Okey. Selama ni pernah tak kita, maksud saya pernah tak kita hayati tentang kelebihan ayat kursi ni? Dan dalam hadis lain, ayat kursi ni dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kak Raja Zahra, terbaik hari-hari amal surah Al-Kursi, okey. Hari ni amal ayat kursi. Okey. Surah dah kuat alhamdulillah. Okey. Jadi barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai pada solat, kan lepas solat kan kita akan istighfar, astaghfirullahalazim. Lepas tu kita akan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu kita akan Fatihah. Lepas tu kita akan baca ayat kursi, okey. Nak ceritakan siapa sebab kelebihan ayat kursi ni, siapa yang mati dalam keadaan dia lepas solat dia baca ayat kursi, maka ada tiada hijab untuk dia masuk ke dalam syurga. Nak cerita betapa rahmatnya Allah, dengan Allah berikan kita satu kelebihan, satu ayat yang untuk kita nak amal, iaitu ayat kursi. Jadi kalau kita tak amal, sangat-sangat rugi insya-Allah. Okey. Dalam hadis yang lain, ini ayat kursi ni ada banyak hadis. Saya pilih hadis yang jumhur dan hadis yang mutawatir, yang kebiasaannya dia tak ada isu sahih dan tak sahih. Okey, sahih tak sahih. Dalam hadis yang lain barang siapa yang sebelum memasuki rumahnya membaca ayat kursi, maka syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Syaitan dia akan lari daripada rumah tersebut. Kan sebelum kita masuk rumah, kan dulu orang tua selalu pesan, okey, sebelum masuk rumah jangan lupa bagi salam, jangan lupa baca ayat kursi, kan, jangan lupa baca 3 kul. Sebab sebelum kita masuk rumah ada satu syaitan yang namanya adalah Dasim, tak salah, Dasim. Dia akan tunggu dekat depan pintu, dan rumah yang dia masuki, okey, yang dimasuki dalam keadaan tidak dibagi salam, syaitan tersebut akan masuk sekali dalam rumah tersebut. Jadi macam kita sebab memang dalam hadis, okey, dalam hadis hadis yang lain, siapa yang membaca ayat kursi sebelum masuk rumah, okey, lagi-lagi tak kisahlah rumah tu ada budak ke tak ada budak ke. Macam saya anak kecil 4 orang lelaki, kan, sebelum ni selalu kena, kan. Kita biasa balik mengajar pukul 10.30, pukul 11, pukul 12, kan. Habis mengajar pukul 10.30 malam, kan. Balik rumah jadi. Kan budak duk tengok kipas lama-lama. Tapi lepas pada tu, kan, dulu waktu sebelum ni lah, waktu tu memang muda-muda, kan. Sekarang muda lagi. Waktu sebelum ni. Jadi sebelum tu balik amalkan 3 kul dan baca ayat kursi.
alhamdulillah masuk rumah budak tak bangun, dah tak terjaga, dah tak terkejut dah. Itu antara kelebihan ni. Dan pernah berlaku di Arab Saudi. Ada satu kisah. Ini saya nak pendek, saya nak ringkaskan sebab kita nak masuk bacaan. Ada satu kisah, ada seorang dukun. Seorang dukun ni dia cuba untuk nak sihir pada seorang lelaki atau seorang pemuda. Yang mana dia cuba untuk sihir seorang pemuda tu. Kan? Ini cerita kisah real. Bila dia sihir tak jadi. Kan? Bila dia sihir tak jadi. Jadi lepas ditanya kenapa? Kenapa tak lepas? Dia sihir, dia cuba pelbagai usaha sihir yang kuat untuk nak sihir pada seorang lelaki ni. Maka bila dia tengok balik, antaranya adalah lelaki ni sebelum setiap hari, setiap malam sebelum tidur dia amalkan ayat kursi. Kalau kita nak cerita tentang ayat kursi saja sejam tak cukup. Tapi saya pilih hadis yang mutawatir untuk kita nak amal, untuk menjadi ini hadis yang paling kuat. Kalau Allah dah berkata Allah nak bagi ke syurga, apa lagi kita nak? Kan? Maksudnya kalau Allah nak bagi kita syurga, kan? Dalam hadis yang lain, siapa yang di dunia dia dapat segala-galanya, dia dapat segala kenikmatan, tetapi dalam keadaan dia tidak taat perintah Allah, maka Allah akan celupkan dia sebentar ke dalam neraka dan Allah akan keluarkan. Dan Allah akan tanya kepada si fulan tersebut, apa nikmat yang kau pernah rasa dalam dunia ni? Disebabkan hanya kerana celupan yang sekejap dalam neraka dan dikeluarkan dan tanya, maka si fulan yang dapat segala-galanya kat dunia tetapi dalam keadaan dia tak taat perintah Allah, maka dia menjawab apa? Dia menjawab, sesungguhnya aku langsung tak dapat apa-apa nikmat sepanjang aku hidup. Tetapi berbeza dengan orang yang mungkin di dunia dia tidak berapa senang, okey? Mungkin di dunia dia tidak dapat segala nikmat yang dia nak. Dalam keadaan dia taat perintah Allah, dia istiqamah, dia mujahadah, tetapi Allah nak balas kepadanya di akhirat. Allah masukkan ke dalam syurga sekejap dan Allah keluarkan balik. Maka Allah tanya kepada si fulan tersebut, apa kesusahan yang kau telah lalui dalam dunia kerana nak taat perintahku? Maka si fulan tersebut jawab, ya Allah, sesungguhnya aku tak pernah rasa susah langsung, hanya kerana masuk dalam syurga yang sekejap. Jadi bila kita amal surah ayat kursi ni, kan, dan selepas ni kita akan betulkan bacaan kita. Kalau kita dapat falsafah ataupun kita dapat kefahamannya ni, insya-Allah saya yakin tuan-tuan lepas ni tak akan tinggal ayat kursi. Saya yakin kita, bukan tuan-tuan, puan-puan, saya sama-sama, kita semua sama-sama belajar, kita tak akan tinggal ayat kursi ni sama-sama. Okey? Ini itu sekadar dari segi mukadimah. Okey, Kak Roha tanya muka surat berapa? Kita ada slide. Kita ada slide insya-Allah. Okey, sebelum tu minta maaf semalam saya tak buat Al-Mulk dengan Al-Kahfi. Mata saya pedih sikit. Okey, fadilah ayat kursi banyak. Saya nak fokus pada bacaan, nak cantikkan sebutan fadilah ayat kursi. Okey, tidak heranlah syaitan tidak akan berani mendekati orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Seperti diceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, dalam Sahih Bukhari. Okey, sesungguhnya seorang membaca ayat kursi setiap kali nak masuk ke rumahnya, maka syaitan akan keluar daripada rumah tersebut. Okey, mungkin kita sebelum nak balik rumah tu kan, tengah cari parking ke, nak masuk parking, baca siap-siap ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Kalau kita tak amal, mungkin benda ni sebelum ni janggal. Okey, lepas ni start je nak masuk. Kalau siapa duduk rumah taman kan, nak masuk je security guard tu dah baca dah ayat kursi, kan? Ataupun siapa yang duduk apartment, okey, nak masuk je lift tu dah baca dah ayat kursi. Cuba kita buat benda ni macam tak pernah buat, macam menarik, kan? Macam something, ataupun agak mencabar juga. Try buat. Dia tak adalah terus buat hari ni besok terus dapat nikmat tu, tak, kan? Nak masak lauk lemak pun dia kena try banyak kali baru dapat sedap, kan? Sebut lemak pula hari ni, kan? Sama juga, mesti tengah hari adalah nak masak lauk lemak tu. Okey. Samalah juga kita nak dapat kenikmatan ni, dia akan dapat. Macam contoh kita buat sama-sama Al-Mulk Al-Kahfi. Mula-mula dulu punya ikut saya berapa orang saja, kan? Lebih kurang dalam 70 orang. Tapi sekarang dah 40 orang sebab nikmat tu dia dapat seronok, kan? Samalah juga saya ajak saya dan saya ajak tuan-tuan, saya pun bukan amal. Bukanlah nak katakan bukanlah amal sentiasa, tak, kadang-kadang kita terlupa, kan? Saya ni bukanlah pandai semua, tetapi benda ni
bila kita buat macam ni, dalam keadaan saya lah orang yang paling kuat kena amal sebab saya menyampaikan. Jadi kita cuba daripada hari ni. Kita cuba pada hari ni sebelum nak masuk rumah kita baca ayat kursi. Okey, kita baca ayat kursi insya-Allah. Okey. Okey, bab kata Kak Wati daripada San Francisco. Tahniah Kak Wati. Subhanallah, saya terharu betul dengan Kak Wati Kak Wati kata meringkan phone. Meringkan phone itu apa ni ayat orang legend tu Okey, meringkan kon. Okey. Okey. Jadi insya-Allah okey, kita fokus pada amal. Sebelum masuk rumah baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Lepas solat tu yang tadilah hadis lebih. Maknanya kata 3 benda ni jangan miss untuk baca ayat kursi. Okey? Tiga benda ni jangan miss. Okey, 3 benda. Kak Shimano Thompson. Okey, untuk makluman, kita bagi penghargaan sikit kepada Kak Wati dengan Kak Shimano Thompson. Seorang Trockton. Mereka berdua ni daripada San Francisco daripada California. Memang istiqomah ikut kita, subhanallah. Boleh tak kita sama-sama kita ucapkan tahniah kepada Kak Wati dan Kak Shima. Kak Shima lagi seorang, siapa Kak Shima? Katanya ada 3 orang. Untuk family mengaji dental, saya nak maklumkan kat sini ada 3 orang kita punya sahabat daripada San Francisco yang sentiasa follow, sentiasa ikut kita punya program. Subhanallah. Kadang-kadang rasa macam terharu hebat daripada San Francisco. Dekat sana boleh hati tu sentiasa terpaut dekat sini. Dan biasa pagi dengan saya pukul 10 kan. Lepas tu tengah hari dengan petang saya rasa mesti ikut Ustaz Ilyas dengan Ustaz Zaini. Malam dengan saya lagi. Subhanallah. Kan? Dalam keadaan macam ni boleh bersama Kak Semara. Okey. Kak Semara ada hari ni. Kak Semara, okey. Tahniah Kak Semara, Kak Shima, Kak Wati. Ada lagi seorang daripada Jerman. Okey. Ada Abang Nasaruddin daripada Melbourne, Australia. Kak Hamidah daripada daripada Arab Saudi. Saya ingat, okey, tapi bukan bermakna saya tak ingat daripada Malaysia, saya ingat. Okey, Malaysia still in my heart. Okey. Okey, sambung. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Okey, dan hari ni saya untuk maklumat, alhamdulillah hari ni bersama dengan kita Tan Sri Haji Rozali Daud, mantan Panglima Tentera Udara bersama dengan kita hari ni. Dan begitu juga Datuk Abdul Rahman. Datuk Abdul Rahman Datuk Abdul Rahman pun ada juga bersama kita hari ni. Tahniah alhamdulillah. Walaupun sibuk still bersama-sama insya-Allah. Sebab tu saya takut nak melalut, takut tak fokus nanti kena marah. Okey, sambung insya-Allah. Tapi mereka ni sporting dah macam biasalah insya-Allah. Siapa nak makan strawberry pergi dekat Kamera Highland, contact Datuk Abdul Rahman. Okey, sambung Okey, ayat kursi. Jom. Ini yang paling inilah matlamat yang kita nak fokus ni. Okey, selama ni kita baca ayat kursi. Sepatutnya saya nak minta tuan-tuan puan-puan untuk rakam dulu ayat kursi dengan doa kunut. Jadi kita belajar ni, habis belajar ni dengar balik ayat kursi, ayat kunut. Takut nanti tuan-tuan puan-puan jadi frust. Jadi kita belajar je dan take note. Dan video ni boleh tengok ulang-ulang. Sebab tu kelebihan OBS ni dia tak pecah lepas save dia tak pecah insya-Allah. Okey, kan sonok kan? Kita mengalu-alukan okey. Okey, Kak Wati, Kak Shima, dengan dengan siapa lagi lagi seorang tu, akak lagi seorang tu saya lupa nama ni. Kan 3 orang ni tak rindu ke rendang Malaysia? Mungkin sabar je Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, kita nak fokus untuk ni Okey. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, Kak Masura daripada Singapura Kak Semara. Kak Shima, Kak Wati. Okey, jom insya-Allah. Okey. Okey, sama-sama dapat sesuatu ke daripada mukadimah tadi? Walaupun terpanjang sikit, harap-harap dapat sesuatu bertiga. Kak Norisha bertiga daripada San Francisco kan, California. Welcome to the hotel. Okey, fokus kita sama Okey, jom kita masuk satu persatu insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita mula. Selama ni kita baca kan,
kita baca dalam keadaan mungkin pada Waalaikumsalam pada bagi Abang Hatta. Mungkin kita baca selama ni kita baca Allahu la ilaha illallah. Baca tu macam mana? Baca tu macam mana? Maksudnya baca tu macam baca ke ataupun baca je? Ataupun baca tu dia boleh sampai tak ke hati? Okey. Dan begitu juga Kak Manuel. Kak Manuel Rossi. Dia memang orang yang duduk kat San Francisco ni belakang-belakang tu dia ada nama orang putih. Kan? Kak Manuel Rossi, Thompson kan? Belakang macam tu. Macam tu saya pun nak letak lah Ustaz Firdaus Ten. Okey, selamat. Okey. Fokus. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey. Okey, bermula pada sini. Allah. Okey. Allah. Dia kena bunyi tebal Dia kena bunyi tebal. Dia kena bunyi tebal. Dia jangan Allah. Allah tu ni bila kena Allah. Tetapi tebal tu jangan muncung. Allahu la Allah. Tak, dia kena ikut saya. Okey. Allah. Okey. Allah. Dapat semua ikut saya. Okey. Allah. Sebab dalam apa ni Al-Quran, okey. Dia baris atas dia tak ada bunyi O. Dia tak ada bunyi O. Dia bunyi okey. Ikut saya. Dia bunyikan Allah. Okey, dia kena bunyi dia jangan Allah. Cuba cek balik. Ramai tak family kita, anak-anak kita dia sebut insya-Allah. Insya-Allah. Sampai tu gurau lah ya. Tak naklah serius sangat benar hujung-hujung minggu ni kan. Minta maaf lah tapi kalau saya tak fokus tu tuan-tuan bantai lah ya. Ustaz fokus. Saya okey je. Saya pun kadang syok sendiri juga. Kadang-kadang duk cerita-cerita kadang tak fokus tu, tuan-tuan bantai je saya. Ustaz fokus Ustaz. Saya okey je. Ingatkan saya. Saya tak ada masalah. Okey, kalau saya tak fokus tu, Ustaz fokus Ustaz. Saya kalau dalam kelas tajwid, Datuk Abdul Rahman tu dia selalu bantai saya dalam kelas ni. Ustaz fokus Ustaz. Okey, sambung kan? Okey. Allah, dia jangan nak muncul jangan. Poinnya adalah jangan muncul. Okey. Allah, jangan Allah dia. Allah Allahu la dia bunyi bukan bunyi la kata la kan. Dia macam ni. Allahu la tu dia 4 atau 5 harakat. Allahu la 4 atau 5 harakat sebab selepas dia jumpa huruf hamzah. Allahu la ilaha illa. Kita alalang kita terus belajar dialek Arab betul. Dialek ataupun dia punya bunyi Arab. Kan? Kak Syimah hantar bos dia cakap bahasa Melayu. Saya dengar, okey. Saya dengar Kak Syimah cakap pun rasa macam sedap bunyi Melayu Nanti Kak Syimah balik Malaysia kita royak, okey. Kan macam tu kan Kak Syimah. Saja cakap Kak Syimah. Okey. Allahu la ilaha illa huwal. Pedas ni. Ini saya nak highlightnya. Saya highlight tuan-tuan biasanya kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, yang saya selama ni kita baca, kita ambil berat tak tentang pedas ni? Siapa yang tak ambil berat cuba tekan button love. Kan? Kadang-kadang kita nak baca laju kan. Contoh dalam tahlil ataupun doa selamat kan. Makanan penuh kat depan mata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal kat sini bunyi pedas. Kan? Kan pada kat sini bunyi pedas. Okey, bunyi pedas kan? Huwal hayy. Okey, dapat Huwal hayy. Okey. Di sini bunyi pedas. Okey, bunyi pedas. Hu ini je yang tu. Yang ni kita terbawa-bawa ni masuk dalam huruf ni. Sedangkan illahu ini saja huwal hayy. Jangan huwal hayy. Dia kena huwal Dia memang macam tu. Kalau huruf bulat ataupun penat duduk dekat-dekat dengan huruf pedas, dia akan terbawa-bawa. Jadi benda ni kena hati-hati. Saya ingat dulu waktu saya talaki sanad dengan guru saya 2014 2015, Syekh pada Yaman kata, orang Malaysia, aku pelik tengok orang Malaysia. Bila baca Al-Quran, dia lamsamkan huruf-huruf. Huruf daripada 29 huruf, tinggal 21 huruf je. Huruf okey, sama dengan huruf sama dengan huruf sama huruf huruf dad sama huruf dal kan.
Apa lagi? Huruf ain sama huruf hamzah, lama kelamaan Al-Quran tu dia jadi tak jadi dia punya bunyi yang tepat. Okey. Jadi kita kena check balik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Qayyum. Jangan qayyum. Bila qa itu dia kena mulut dah kena buka dah. Maftuhah. Dia jangan qayyum. Salah. Nampak tak Mas Lama ni baca macam tu lah bacanya Ustaz. Dengar Okey. Huwal hayyul qayyum. Bunyi dulu. Jangan qayyum. Itu salah itu bacaan salah. Check balik betul tak? Sepatutnya ya, bila masuk ya ni mulut kena terbuka balik. Huwal hayyul jangan dia kena qayyum macam tu okey, ikut saya sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, seterusnya la dia bukan bunyi la khu tidur berdengkur tu kan. La ta'khudhu berapa ramai yang kita baca selama ni? La ta'khudhu. Kita nak bunyikan zal. La ta'khudhu betul La ta'khudhuhu sinatun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangan tertukar kat sini wala naum. Bukan naum. Wala naum. Betul. Minor Rossi. Kat minor Rossi bibir dia senyum. Tarik senyum okey. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey. Seterusnya lahu, mana yang tak kritikal sangat saya jalan tak sentuh lah. Okey. Lahu ma lahu ma tak salah, cumanya bunyi sebenarnya baris atas ni dia macam condong sikit. Dia macam kalau imalah tu bismillahirrahmanirrahim, dia satu je lah dalam Quran, tetapi baris atas ni kena bunyi ma ikut saya. Maliki yau betul, tak salah, cumanya dia tak tepat. Ikut saya, ikut Maliki yau. Bunyi lama-lama dia akan biasa. Bibir dia kena senyum. Okey, dia kena ada sonyum ataupun abang kata abang Ismail dia kena manja-manja sikit. Macam lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ujung tu parking tu lidah kena dekat makhraj huruf dad. Dia kena tepi lah. Dengan ard, bukan depan, dia tepi. Ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, fil ard. Okey. Diceritakan dalam satu kitab. Saya tak nak highlight benda ni sebab saya lupa nama kitab apa. Bila mana Allah nak turunkan ayat kursi daripada langit, beribu-ribu malaikat membawa ayat, sebab ayat kursi ni dia ada roh dia. Dan ayat kursi ni dia kalau diturunkan kepada selain pada manusia, kalau diturun ayat Al-Quran ni kalau diturunkan dekat bukit, dia akan pecah hancur bukit. Okey, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kan? Apabila diturunkan ayat Quran pada bukit akan hancur berkecai, kan?
Ayat kursi ni sebab apa lah kita ni ada software. Apa software kita? Yang kita ni, yang kita muka, kita tangan apa semua ni, ini hardware. Hardware kita adalah jasad yang kita ada. Kan? Tetapi yang hidup sampai bila-bila iaitu roh. Roh kita adalah software. Roh kita ni yang mampu untuk menanggung ayat Quran. Kan? Ayat Quran ni dia punya sifatnya adalah kalau diturunkan pada bukit akan hancur. Sebab tu dalam hadis kita ada dengar sebelum ni, sekiranya ayat Quran apabila dimasukkan ke dalam kulit manusia, maka kulit tersebut tidak akan mampu dibakar oleh api neraka. Tak payah tengok pasal api neraka, tengok berasah yang budak meninggal kan, atau fikir dekat dia kan. Budak tu tengok apa jadi? Mereka rentung tetapi darah ada lagi kat dalam. Subhanallah, okey. Jadi nak ceritakan sehingga kan Nabi SAW pun apabila Nabi duduk atas unta Nabi, nama unta Nabi Kaswah, kan? Duduk atas Nabi, turunlah ayat wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan? Kan? Waktu tu unta Nabi tertuduk, kan? Unta Nabi terduduk. Nak ceritakan ayat Quran ni dia ada satu roh dia. Jadi ayat kursi nak cerita hebat ayat kursi, dia turunkan dalam keadaan beribu-ribu malaikat membawa ayat kursi turun ke langit dunia. Okey. Okey. Benda tu tak nak highlight, nanti takut tak fokus apa yang kita nak ni. Okey. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kena jaga tengok zat saya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Untuk ayat yang ini dia kena jaga zal. Jangan manzal. Dia tak berapa tepat kat situ Memang kalau ayat Quran yang apabila dibaca di luar Quran, dia tidak ditekankan tajwid, tetapi kita nak bunyi yang betul lah. Okey. Man dzalladzi jangan shin tak ada muncung. Okey. Okey. Man dzalladzi yashfa'u kena jaga di sini. Huruf ain ni. Sebab itulah tuan-tuan kalau rasa macam makhraj sebetul huruf rasa tak betul, sebab itulah kami ajak untuk masuk kelas. Dia lebih spesifik dan detail. Okey, insya-Allah. Okey, sama-sama. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. 45 harakat. Okey. Senang je jumpa tanda mat ataupun tanda ombak ni lepas dia huruf hamzah 45 harakat Ain jangan muncung. Indahu illa biizni. Ini kena jaga dia huruf zal dua. Ada dua huruf zal, ada dua huruf ain. Okey? Ingat bila ma dia ada dua huruf ain, ada dua huruf zal. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Okey. Tengok di sini. Kalau illa biiz. Biiz salah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Biizni salah. Biiz dia tak ada qalqalah di sini. Okey. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Seterusnya, okey. Ya huruf ain. Ya ain pun jangan muncul. Ya bukan ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jangan lam tak perlu muncung. Nantilah saya kongsi dalam page huruf yang perlu muncung dan huruf tak perlu muncung lam tak perlu muncung. Aidihim wa ma khalfahum. Dia terus kena patah balik. Khalfa. Jangan khalfa. Dia huruf ismam ada 8. Ada 8 Ini sekali imbas ada 8. Tak apa sebab dah sebut banyak kali muncung kan. Okey. Huruf kha. Okey. Huruf kha. Apa lagi arif batasannya? Khaf. Okey, huruf khaf. Huruf pak beradik. Sad, dad, ta, dha, ghain. Okey, ada 6 lagi 2. Qaf.
Lagi satu dia ada 8. Dia ada 8 ni. Dia ada 8. 8 ni kalau kita sebut kita kena muncung. Dan kalau baris atas dia bukan huruf A. Ma dia beri O. Mo apa? Ra kha ra sad dad ta dha ghain qaf. 8 huruf ni dia kena dimuncungkan kalau berbaris atas. Selain daripada lafaz ni ma fi tak ada tak ada. Nahi tak ada. Jadi macam ni kan. Wa ma khalfa. Siapa yang dapat apa yang saya sebut tu boleh tulis kat komen. Kawan-kawan boleh tengok. Okey, saya ulang hurufnya kena muncung sahaja. Selain pada ni tak ada. Okey. Khaf ra sad dad ta dha ghain qaf. Hanya 8 huruf ni saja kena muncung. Selain pada ni tak ada. Wa ma khalfahum. InsyaAllah InsyaAllah. Okey. Terima kasih Kak Fuzi Rubai Nama saya, nama orang putih saya Ustaz Firdaus Tenten Firdaus Bahasa Arab dia panggil Firdaus bahasa Arab. Dia tak panggil dia panggil Firdaus. Okey. Seterusnya. Rasa banyak tak kena repent? Kan? Bukan nak cek salah, sama-sama kita repair. Okey. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Seterusnya wala yuhi. Okey. Wala yuhitu. Kita ulang balik. Wala yuhituna bisyai'im. Okey, di sini huruf ta kena jaga. Ta ni tebal. Okey, tebal hujung lidah dia sentuh kat belakang gigi atas. Ta. Wala yuhitu. Kenapa jadi macam ni sekarang Okey. Okey, baik. Okey. Wala yuhituna bi syai'in. Okey. Kenapa jadi macam ni? Sebentar tak apa. Saya minta maaf dia tiba-tiba dia terhilang. Okey, alhamdulillah jumpa dah. Okey. Kita berikan wala mana tadi? Sikit lagi, sikit je. Tak panjang, sikit je. Sikit je lagi, tak panjang pun. Okey. Kita ulang balik ayat kursi yang kita dah masuk sebelum ni. Kita ulang balik ayat kursi yang kita dah masuk sebelum ni. Jom baca pada awal. Cuba baca sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang betul La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Okey, seterusnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Okey, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, seterusnya wala yuhitu. Okey, wala yuhitu. Okey, sambung Okey. Wala yuhi, pedas. Wala yuhi. Ustaz boleh tekankan tak dekat mana huruf nun mati bertemu huruf dal?
Nun mati jumpa huruf dal, dia tak boleh tekan, dia ikhfa hakiki. Min du. Okey, kita ulang balik sama-sama. Okey, jom kita sama-sama sama-sama. Okey. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Okey, terus ya'lamu ma. Okey, ya'lamu ya dia tak perlu muncung. Okey, terima kasih ke Anisa. Dha sa dha kha qa dad ra ta, betul okey. Ya, jangan ya tak ada. Okey, hari ni kalau faham tentang huruf ismam, huruf yang kena muncung pun satu kerjaan besar bagi saya. Okey, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Khal wa ma khalfahum. Okey, wala pedas. Wala yuhituna bi syai'in okey, yang ini dia kena bunyi lembut je. Syai bunyi lin. Syai bi syai, bukan bi syai'in, bukan syai. Syai lembut je. Macam kelas tajwid semalam kita belajar mat tamkin, mat lin kan, seronok Okey, siapa yang tak join kelas lagi, jemput join sama bi syai'in min ilmihi illa bima sya' ni mesti kena berhenti panjang. Mat wajib berhenti 4 atau 5 harakat. Nak berhenti 4, 5, 6 pun boleh. Mat wajib mutasil ataupun mat wajib arid li sukun. Tapi cukup kalau kita faham berhenti 4 atau 5 harakat. Berhenti 4 atau 5 harakat. Kenapa kena baca panjang? Sebab mat wajib. Macam mana kena mat wajib? Selepas tak ada mat jumpa dengan hamzah. Sebab itulah kita dah biasa baca. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya'. Macam tu okey. Ni kena jaga huruf ha pedas. Ha pedas Ha pedas kena jaga Seterusnya wasi'a. Tengok mulut saya. Wasi'a. Okey. Ingat wasi'a bukan dia tak muncung. Wasi'a. Okey. Banyak kita kena baiki. Saya pun sama-sama kita kena baiki. Wasi'a. Okey. Wasi'a ada yang baca wasi'a kursi. Bukan kursi. Wasi'a kursiyu. Okey. 6 harakat boleh. Kat Nuzilah 6 harakat boleh. Okey. Di sini kita faham 4 atau 5 harakat, tapi 6 harakat ada juga hukum di sini juga. Hukumnya adalah mad wajib arid li sukun 6 harakat. Tetapi itu tajwid lanjutan lah. Tak ramai yang ambil pendapat tu. Supaya ada maklumat. Kita boleh cerita bukan mad arid li sukun dalam mad lin saja 6 harakat. Mad wajib arid li sukun pun 6 harakat. Okey. Wasi'a kur tebal. Jangan kura, tak nak kura. Qalqalah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Okey. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Boleh? Huruf ain kena jaga. Ya kena jaga. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Seterusnya wala ya'u mak badal. Okey, siapa yang belajar kelas tajwid saya dengan saya, seronoklah kita sebut-sebut hukum ni. Wala ya'uduhu hifdhu. Huruf saya yakin di sini kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Dia baca huruf zai. Wala ya'uduhu hifzu. Zu. Tak nak. Dia kena hifdhu. Dia huruf dha ujung lidah dia berada di gigi. Dia berada di belakang gigi atas bawah. Atas bawah. Dhu. Dia tak ada laser. Zu salah Wala ya'uduhu
Tak apa. Memang kita rasa, ya Allah, peritnya Ustaz, banyak benda nak kena balancing element. Tak apa. Proses balancing element tu sebenarnya memudahkan kita. Dan lepas tu kita akan dapat satu kenikmatan, kemanisan bila kita baca ayat kursi. Memanglah nak balancing element kita kena keluar duit, kan? Tapi lepas tu kalau dapat balancing element, balik kampung sedap bawa kita. Okey, sama Okey. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Memang sepatutnya kita bertalaqi yang afdal, kita kena bermulazamah dengan guru secara berdepan. Tetapi dalam keadaan suasana yang ada ni, tuan-tuan, inilah usaha tuan-tuan yang terbaik tuan-tuan buat. Untuk mulazamah, tengok mulut saya. Paling tak ada, tuan-tuan boleh ulang, tengok banyak kali, tengok banyak kali, okey. Okey. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada dua huruf dha kat sini. Hifdhu, okey. Okey. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jangan risau, perjalanan kita untuk nak perbetulkan bacaan kita, Allah akan bantu. Pegang satu benda ni. Kata Nabi SAW, kita ni hamba Allah, Allah tak akan hampakan hambanya. Okey? Kita ini hamba Allah, Allah tak akan hampakan hambanya. Okey? Sebelum saya melalut, saya potong kat sini. Okay, Nabi kata, cukup ayat ni ringkas je, pendek je. Sesungguhnya kita hamba Allah, Allah tak akan hampakan hambanya. Pendek je. Tapi kalau kita faham maksud dia akan ya. Okey, kita nak ulang full boleh. Kita nak ulang full Kita ulang full sama-sama. Boleh? Kita ulang balik ayat ni. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu saya tak termasuk terjemahan, panjang ceritanya. Okey. Okey, jom kita baca penuh sama-sama Lepas ni kita nak baca doa kunut. Doa kunut sama-sama Doa kunut dia sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau kalau dia kalau tinggal kena sujud sahwi Okey. Jom kita ulang balik sama. Okey. Dan untuk ni arud kita berhenti, pastikan betul Kak Anissa Wahid. Memang kita nak menjaga huruf dhaid, tetapi ada juga getaran dia wal ard macam tu okey, jom kita baca penuh sama-sama. Sikit lagi. Doa kunut tak panjang, pendek je. Saya tak panjang. Saya target 11 suku minta maaf sebab kita mula tadi lebih kurang 11 suku. Saya target 11 suku habis boleh Pendek je doa kunut, tak panjang. Saya tak masuk panjang doa kunut. Kalau nak panjang boleh, saya tak ada masalah. Saya target 11 suku. Okey, jom baca-baca sama-sama. Kita tahsin. Tahsin ni kita semak sama. Okey. Sama-sama tengok mulut saya sama. Kita baca sama dengan saya. Insya-Allah, tarik nafas. 1 2 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. InsyaAllah apa benda yang tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan akan dapat keyakinan lepas ni. Selamat beramal. 3 ingat 3 benda. Lepas solat
nak masuk rumah. Apa dia satu? Nak tidur. Okey. Lepas solat nak masuk rumah nak tidur. Lepas solat nak masuk rumah nak tidur. Lepas solat nak masuk rumah nak tidur. Lepas solat kan. Lepas solat nak masuk rumah nak tidur. Ayat kursi start pada hari ni jangan tinggal. Okey. Doa kunut. Doa kunut ringkas je. Doa kunut ni saya tak nak panjangkan. Doa kunut yang mana ringkas cerita ringkas. Bila mana ada orang-orang kafir, mereka menyamar nak masuk Islam, sebenarnya mereka nak hancurkan orang Islam. Maka mereka minta, Muhammad, kita orang nak masuk Islam, boleh tak hantar orang Islam untuk ajar kami ayat Quran. Maka Nabi pun hantarlah 70 orang ahli-ahli Quran untuk ajar orang kafir ni yang konon-kononnya nak masuk Islam tapi mereka berpura-pura. Okey. Maka ditakdirkan mereka nak bunuh, nak kenakan mereka 70 orang ni, sehingga kan ada seorang yang terbunuh. Dan waktu itulah Nabi membacakan ayat doa kunut ni, dan itulah dia punya kisah penceritaan dia. Paling ringkas lah ni saya cerita, paling pendek lah. Selebihnya tuan-tuan boleh google okey, insya-Allah. Okey, doa kunut. Okey, ringkas je doa kunut. Doa kunut ringkas je. Okey, doa kunut okey, doa kunut. Okey, doa kunut ni kita tengok terjemahan tapi kita ringkas. Allahumma hdini fi man hadait, fi man hadait. Kalau seorang lah. Kalau imam baca, adakah imam baca kita perlu baca balik? Kita kena aminkan. Tetapi kalau surah Fatihah, kalau imam baca, kita kena baca juga lepas tu. Amin. Kita kena baca sendiri. Ataupun kita kena baca sama-sama imam. Tapi doa kunut, kita aminkan imam, tak baca balik pun tak apa. Itu doa kunut ni. Okey. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Dia yang ramai keliru ni dekat ujung-ujung ni. Faid, laid, taid kan. Okey, wa'afini. Saya akan masuk detail doa kunut ni dalam BCBS 2.0. Nanti saya akan buat BCBS 2.0 bulan depan. Bulan depan saya buat ujung bulan lah. Tak nak, sebab kita dah kerap buat program kan. Kawan-kawan saya pun ramai buat program. Pagi ni Ustaz Solah buat program. Azdan pun kawan saya buat program pagi ni. Kebetulan kami tak perasan yang kami buat petindih pagi ni. Jadi untuk bulan depan saya nak buat BCBS yang lebih detail pakai OBS. Fokus betul-betul bengkel cantik bacaan solat bulan depan, hujung bulan depan. Hujung bulan depan. Kita rehat sekejap. Wa'afini fi man afait. Sebab doa kunut ni kita nak fokus masuk terjemahan, maksud dia. Wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Okey, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Qalqalah. Okey. Alamak, dah pukul 11 suku dah ni. Minta maaf, saya janji pukul 11 suku nak habis. Dah pukul 11 suku dah ni. Tak apa ke? Doa kunut ni kita masuk terjemahan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu hu ni pendek ke tak? Wa innahu la. Jangan wa innahu la. Hu tak panjang Wa innahu la yadhullu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Wa astaghfiruka. Ada orang baca wa nastaghfiruka. Itu kalau ramai. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin pun boleh. Muhammadinin Nabi. Kalau berhenti wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, apun kita nak an-nabiyil ummi ataupun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil nabiyil, sebab dia ada nun wiqayah. Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi wa sallim. Salah, bukan wasallim. Okey, saya kena tegur guru saya dulu. Bukan wasallim. Dia tata bahasa salah. Bukan wasallim, wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukan wasallim. Okey. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallillah. Dia tata bahasa ni kalau orang belajar nampaklah
ada bunyi tak betul InsyaAllah. Okey, untuk tuan-tuan yang isi Google Form, kita akan berikan kita akan berikan apa namanya sijil sijil e-sijil. E-sijil. Sebab tu dalam Google Form tu kami minta tuan-tuan isikan Google Form. Kan ada orang kata ustaz asyik-asyik sumbangan. Saya panas juga telinga bila dengar kan. Ada saya dapat bukan orang tu cakap direct, tapi dia cakap perantaraan. Orang cerita kat saya. Saya pun rasa macam tak best juga macam tu kan. Jadi sebab tu lah untuk program ni tuan-tuan tak, kalau tuan-tuan rasa macam tak nak sumbang, nak ikut je, tuan-tuan bagi nama, kami nak bagi e-sijil tu. Kan? E-sijil tu kan. Betul Kak Zawiyah, kalau imam baca kita ikut imam. Kita aminkan. Kita aminkan imam, okey. Okey. Fa innaka taqdi. Kalau imam dia akan baca, dia akan tambah. Dia akan baca macam tu. Kalau imam dia akan fa innaka taqdi wa la yudu'ani. Dia akan, imam akan berhenti, kita akan baca seterusnya. Biasanya. Tapi ada juga imam dia akan baca penuh. Sebab itulah doa kunut ni pun dia kena belajar juga, insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah. Sambung. Ustaz, kalau tak hafal doa kunut boleh ke? Sebab buat sujud sahwi. Sahkah solat jika tak baca doa kunut? Kalau kita tak hafal doa kunut, lepas tu kita buat sujud sahwi, solat sah. Sebab dia sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang mana sunat dia berat. Jadi dia kena dibuat dengan sujud sahwi. Okey, tetapi berbeza dengan Mekah, Madinah, tak dibaca doa kunut sebab sana mazhab sana berbeza. Tetapi walaupun sana mazhab berbeza, tetapi kita disarankan untuk baca doa kunut juga sebenarnya. Okey, doa kunut juga kan. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Perasan tak imam sahaja lama nak sujud. Kalau siapa pergi Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram kan, perasan tak? Sebenarnya sempat nak baca doa kunut. Allahumma hadina. Sempat nak baca doa kunut. Lagi-lagi subuh tu, sempat. Kalau perasan subuh dekat Masjid Nabawi, biasalah Masjid Nabawi dia lama sikit. Ataupun Masjidil Haram, imam akan lambat sikit. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dia imam saja lama sikit. Jadi waktu tu bacalah doa kunut, tak angkat tangan pun tak apa. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Ini doa maksudlah kalau kita tengok, ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku sebagaimana Engkau berikan petunjuk. Allahumma hadini fi man hadait, kan? Berikanlah kesihatan kepada kami. Saya baca dia punya kepala-kepala kepala-kepala supaya kita menghayati okey. Saya nak ikut tapi saya tak pandai doa kunut. Doa kunut ni memang kita kena belajar. Saya baca kepala. Ya Allah berikan kepada kami petunjuk, kesihatan, pelihara kami, keberkatan daripada bahaya. Apa lagi? Engkau bukan yang hukum, okey? Sungguhnya Engkau tidak zalim. Apa lagi? Sungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Betul. Sungguhnya tidak mulia orang yang Engkau musuh. Okey? Sungguhnya maksud kita puji Allah. Doa ni kalau kita faham, apa lagi yang kita nak dalam hidup ni kalau kita dah dapat apa yang dalam ni. Ustaz Mutawi cakap kalau imam tak baca, makmum pun tak boleh baca, kena ikut imam 100%. Ya ke? Betul. Okey, Kak Fazidah. Okey, Kak Fazidah, kalau imam tak baca, kalau makmum tak baca pun itu yang seeloknya betul. Tetapi kita boleh juga baca sendiri. Tapi yang sebetulnya macam Kak Fazidah kata, kita sampai bila kita duduk kat sana, kita berada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, kita ikut masyaqqah ataupun keadaan suasana di sana. Yang saya sebut tadi adalah kalau nak baca, sempat je nak baca. Okey. Tapi yang sebetulnya kalau kita tak baca pun solat kita tetap sah. Betul okey. Ayat kursi boleh tak bawa dalam solat? Boleh. Lepas pada Fatihah boleh bawa solat Tapi saya baca doa kunut kat Mekah walaupun imam tak baca. Boleh baca, tak masalah. Tapi kalau kita tak baca pun solat kita tak sah. Okey. Boleh? Untuk doa kunut saya tak masuk kepada dalam sebab saya nak fokus kepada penghayatan kita kepada maksud doa kunut ni. InsyaAllah itu saja. Doa kunut ni dia kena ingat. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Mutawi Kak Ida Zurai, Mutawi suruh baca.
Saya pun tahu juga. Saya pesan pada jemaah, kalau tuan-tuan saya eloknya bacalah. Tuan-tuan dekat Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda. Tuan-tuan tak baca, rugilah. Saya lah, kalau saya suruh jemaah saya baca. Tapi kalau tak baca pun boleh je, tak ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan? Soalan ni minta maaf lah ya, saya terlajak sikit masa. Ada apa-apa soalan? Soalan. Doa kunut ni saya akan masuk detail dalam BCBS 2.0, bengkel cantik bacaan solat. Bengkel cantik bacaan solat. Okey, tak ada soalan? Sebab ada ke buat makan-makan hari ni kat rumah? Sebab hari ni jamak qada. Okey, qada hari raya namanya. Saya sekejap lagi nak balik kampung Melaka. Dekat je Melaka, dekat Masjid Tanah je. Kan bawa birthday ayah hari ni. Hari ni birthday ayah saya. Bawa ayah tidur rumah. Okey. Kejap lagi nak bawa ayah balik kampung. Ayah rindu kampung. Kalau imam terlupa baca doa kunut dan juga terlupa sujud sahwi, adakah kita sebagai makmum juga tak perlu sujud sahwi? Kena. Ini dah dalam solat ni. Kalau kita makmum, kita tahu imam tak sujud sahwi, lepas imam Assalamualaikum warahmatullahi, kan, kita kena sujud sahwi. Okey. Tapi ada juga pendapat mengatakan kalau kita tak sujud sahwi pun solat kita tetap sah. Jadi benda ni saya kena check balik. Yang saya belajar, saya ingat sebelum ni, kalau imam tak sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Kita tahu imam kita dah subhanallah, kan, kita dah ni imam macam tak faham. Lepas tu imam dah bagi salam, kita kena sujud sahwi. Sebab kita nak menyelamatkan solat kita tu. Walaupun kita dah terkeluar daripada, sebab kita tak ikut imam, terkeluar daripada apa imam buat, mufarakah, tapi kita nak selamatkan solat kita tu. Okey. Okey, insya-Allah. Ada soalan sikit-sikit yang mana saya tahu saya boleh jawab. Sentiasa baca doa kunut, sunat yang berat. Betul, sunat berat. Okey, Kak Ayah Dullah, dia sunat yang berat, kena sentiasa baca doa kunut. Selamat ulang tahun untuk birthday ayah, insya-Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan. Okey, mohon undur diri dulu sebab hujung minggu ni masing-masing sibuk kan. Mohon undur diri kita. Kak Ayah dan suami pun on the way balik Masjid Tanah ni. Kak Ayah, okey. Saya dekat apa ni, Paya Lebar. Nak pergi kubur dekat Ramon Cina dulu. Nak pergi kubur nenek dulu kat Ramon Cina. Lepas tu pergi Paya Lebar, lepas tu pergi Air Keroh petang. Okey, insya-Allah itu saja. Ada soalan ke? Kalau tak ada apa-apa soalan, dan siapa yang belum isi borang, pasti isi borang. Dan siapa yang rasa macam nak untuk yuran hari ni, tuan-tuan sendiri yang tetapkan berapa yuran yang tuan-tuan nak sumbang. Saya tak letakkan berapa yuran. Kalau anda kata tuan-tuan rasa tak dapat apa pun, saya tak sumbang Ustaz, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, insya-Allah. Bapa umur ayah umur 67. 67. Umur ayah 67 insya-Allah. 67. Yalah 67. Betul lah. 67 alhamdulillah. Okey, Abang Hamdi SA, okey, Kak Hawa Alias, Kak Nur Atika, Kak Mas Ratu, alhamdulillah. Halalkan, okey. Insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada. Kak Azlin pun ada, Kak Azlin Yusof. Ada apa-apa soalan? Sebab saya hormat waktu tuan-tuan, puan-puan. Malam ni macam biasa pukul 10 malam. Tak tahulah malam ni buat makan-makan ni. Tempat ke tak buat almuk malam ni? Saya kena handle tahlil Isyak, habis pun lebih kurang dalam, tak tahulah sempat ke tak. Tengok, insya-Allah saya sempatkan malam ni almuk dengan Al-Kafi. Malam ni yang grandnya, adik-beradik, ayah saya nak buat surprise untuk ayah. Saya tukang bawa je. Okey, jumpa lagi daripada saya, wallahu alam. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp ke, okey. Insya-Allah apa yang kami sumbang tak dapat nak bandingkan, insya-Allah. Ini ilmu Allah punya, saya ni perantara saja. Saya ni perantara saja, insya-Allah. Okey. Masih muda lagi ayah, insya-Allah. Nanti saya share gambar. Itu saja daripada saya. Tak ada soalan ni, saya tunggu soalan. Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Kita, kalau tak ada soalan, jangan lupa untuk share, like, siapa yang untuk makluman, siapa yang nak join kita punya kelas asas ataupun tajwid. Bulan depan kita ada pengambilan baru. Masih dibuka, kalau nak siapa-siapa jom pakat-pakat join. Dan kelas hafazan tadi kita buat pukul 8. Siapa yang masuk kelas hafazan tadi? Sonok tak?
Kelafazan kita terpaksa tutup sebab penyertaan tu dah sampai ayat dah langsung ayat ke 9 10 saya tak pasti. Kelafazan dah tutup insya-Allah, mudah-mudahan. Amin, terima kasih pada doa. Okey. Itu saja. Semoga Allah berkati kita. Dan siapa nak buat untuk ibadah korban ataupun akikah, yang berminat untuk ibadah korban atau akikah, untuk kambing dan unta saya uruskan di Mekah. Tapi untuk lembu saya bersama sahabat Fitrah Ummah kita buat di negara-negara Asia yang susah. Daerah-daerah negara yang susah. InsyaAllah. Tak ada soalan ni? Saya tunggu soalan. Tak ada? Tak ada soalan. Terima kasih kalau tak sempat tak apa, Ustaz gembira. InsyaAllah. Kak Faina. Okay. Tak ada soalan, saya tunggu soalan. Kalau tak ada tak apa. Itu saja pada saya. Terima kasih dan tahniah pada semua. Siapa yang tak isi borang, boleh isi borang untuk kita bagi e-sijil. Kita akan hantar by WhatsApp ke, atau tuan-tuan boleh download Itu saja, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada soalan? Tak ada soalan Memang sengaja tak nak bagi soalan ke? Okey, jumpa lagi Maafkan saya kalau ada terkurang. Wallahu alam. فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام وزد الأوطان أمنا وادمها في وئام. من عذاب وسقام واغننا بالحل عما قد علمنا من حرام. بالخير إلينا بخطى خير الأنام واجعل الأرواح منا بخشوع والتزام.